Siapa dekat sini selalu guna transport awam untuk ke mana-mana? Korang dah pernah try Maxim tak? Harga tambang Maxim lagi murah tau. Korang boleh download Maxim app dekat iOS dan juga Android. Tapi make sure korang guna kod NINA NEYNA untuk dapatkan RM30 percuma untuk first time user. Jadi tunggu apa lagi? Download sekarang. Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni Nina nak cerita tentang seorang ibu yang meroyan dan gerat tangan baby dia sendiri guys. Korang ingat tak beberapa hari yang lepas Nina dah cover pasal seorang ibu yang bunuh semua anak dia iaitu Andrea Yates. Sebenarnya kan agak berbahaya tau kalau ibu ni dah mula meroyan dan diorang sendiri pun tak sedar yang sebenarnya diorang ni ada masalah mental. Meroyan ataupun dalam bahasa medik dia orang panggil sebagai penyakit postpartum psychosis. Even perempuan tu menjalani kehidupan yang normal tapi tak mungkin satu hari nanti dia boleh ubah kehidupan dia jadi lagi mengerikan. So without wasting any time, let's get started. Sekitar bulan November tahun 2004, Dina Schlosser telah dituduh membunuh anak dia sendiri yang berusia 11 bulan. Dia ambil pisau dapur dan kerat kedua-dua belah tangan anak dia yang bernama Margaret. Dan kemudian anak dia ni meninggal disebabkan luka tadi dan disebabkan kehilangan darah yang banyak. Kemudian Dina pun telah dituduh atas kesalahan membunuh anak sendiri. Itu baru permulaan cerita tau guys. Sebenarnya ada plot twist yang lagi mengejutkan. Macam biasalah Nina akan cerita latar belakang siapa Dina ni sebelum Nina continue cerita yang seterusnya. At least korang kenal lah siapa Dina dan macam mana kejadian ni boleh terjadi. Dina lahir pada tahun 1969 di New York dan dikatakan mengalami trauma sejak dia masih lagi kecil. Jadi masa umur dia 8 tahun, dia telah disahkan ada cecair dalam otak dia tau. Penyakit dia ni boleh mengundang bahaya bila dia tak dirawat dengan sepenuhnya lah dan boleh meninggal. Disebabkan cecair tadi tu je, dia dah menjalani sebanyak 8 kali pembedahan. Doktor masukkan implan dia ke dalam kepala, jantung dan juga perut dia pada usia dia yang belum lagi mencecah 13 tahun. Disebabkan dia ni perlu menjalani pembedahan dekat kepala kan, so dia punya rambut tu kena potong habis lah, kena cukur sampai habis, maksudnya dia berkepala botak. Dia ni kan perempuan ni kan rambut tu adalah mahkota, so bila perempuan ni botak, dia pun jadi mangsa buli kepada kawan-kawan dia sendiri. Diorang pun ejek lah, kau ni laki ke perempuan, rambut tak ada kan, dah lah bodoh. Jadi lebih kurang macam tu lah ejekan-ejekannya. Tapi setiap kali ejekan ataupun dibuli oleh kawan sendiri, Dina ni tak pernah ambil tahu, maksudnya dia tak pernah kisah lah. Sampailah dia berjaya melanjutkan pelajaran dia dekat sebuah college dan dia telah graduate dalam bidang psikologi. So semasa dia study dekat college tadi, dia telah berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama John yang merupakan software engineer. Akhirnya diorang berdua ni bercinta dan berkahwin dan telah mendapat 2 orang anak perempuan yang bernama Kelsey dan juga Brenna. Lepas tu diorang pun telah berpindah ke Fort Worth kat Texas juga. Dekat sini John nak ubahlah kehidupan diorang yang biasa jadi luar biasa sikit kan. So dia pun telah memulakan bisnes yang baru. Tanpa disangka, bisnes dia ni semakin hari semakin berkembang. Pada masa yang sama juga John tak bagi Dina bekerja sebab dia kata dia mampu tanggung keluarga diorang. So awal-awal perkahwinan diorang ni, diorang merupakan pasangan yang bahagia macam couple-couple yang lain. Bila kehidupan diorang dah stabil, dah ada 2 orang anak perempuan yang comel, diorang pun decide untuk mendekatkan diri dengan agama. So diorang pun datanglah dekat sebuah church untuk menghadiri majlis yang dipanggil sebagai Water of Life. Diorang sanggup ulang-alik ke church tadi tu sejauh 120 batu daripada rumah diorang tau. Jadi acara ataupun majlis ni dihandle oleh seorang lelaki yang bernama Davidson. David ni asalnya adalah seorang doktor haiwan dan tukar profession dia menjadi pendakwah agama. Lepas tu dia cakap Tuhan bagi wahyu dekat dia melalui vision dia. Jadi maksudnya dia claim diri dia tu adalah Nabi yang diutuskan oleh Tuhan untuk memberikan message kepada umat-umat. Macam tu. So Dina dengan John memang percayakan David ni 100%. Dan diorang lagi serius mendalami Water of Life. Tapi keadaan diorang ni bukan semakin membaik ataupun makin bahagia tau guys. Tapi keadaan diorang ni berubah menjadi lagi buruk dan memberi kesan kepada rumah tangga diorang. Sebelum diorang join majlis apa benda Water of Life tu kan, kehidupan diorang ni normal macam pasangan yang lain. So bila diorang dah join Water of Life tu, diorang dah mula percayakan yang doa ni adalah kekuatan, adalah sesuatu yang sangat-sangat mujarab. Bila anak-anak perempuan diorang ni sakit, diorang dah tak bawa pergi klinik atau dapatkan ubat lah, something like that lah kan. Sebab apa? Diorang just berdoa sebab diorang percaya dengan doa ni anak-anak diorang ni akan sembuh. Tak lama kemudian akhirnya John ni telah quit daripada bisnes dia tau. Sebab apa? Sebab dia nak pekerjaan dan gaji yang lagi baik lah. Orang kata tamak lah, padahal bisnes dia ni
okey je, sebelum ni tak ada masalah, boleh bagi dia duit, semua cukup kan. Tapi lepas dia join benda tu, dia rasa macam okey, semua ni macam masih lagi tak cukup. Bila dia dah tak run business dia, duit pun dah makin berkurang lah kan. So akhirnya diorang ni terpaksa lah berpindah ke tempat yang lain, sebabnya diorang dah tak mampu lagi dah nak bayar duit rumah yang diorang tinggal sekarang ni. And then diorang pun terpaksa lah berpindah ke Plano di kawasan Texas juga. Diorang pilih untuk pindah dekat situ sebabnya kawasan tu lagi dekat dengan church yang diorang selalu pergi tu, dan mudahlah diorang nak attend apa-apa majlis dekat situ. Pada tahun 2003 akhirnya Dina ni mengandung sekali lagi dan dia pilih untuk bersalin dekat rumah. Kali ni dia bersalin disambut oleh bidan. Anak Dina yang lahir tu adalah kembar, lelaki dan perempuan, tapi diorang ni tak survive, lepas lahir je terus meninggal. Sebenarnya sejak Dina lahir, 2 orang anak perempuan dia tadi tu, dia dah ada tanda-tanda murung tau, tapi kecil je lah. Lepas dia bersalin yang kali ketiga ni, dia dah mula tunjukkan tanda-tanda meroyan tu balik, tapi macam makin teruk. Kemudian dia pregnant sekali lagi dan lahirkan anak perempuan dia yang ketiga bernama Margaret. Keadaan jadi lagi makin teruk apabila dia cuba untuk hiris dia punya pergelangan tangan tau. Maksudnya dia nak tamatkan riwayat hidup dia. Benda gila yang dia ni buat sehari selepas dia bersalin dekat Margaret. Lepas tu suami dia memang nampak ada darah Dina dekat bilik air, tapi korang tahu dia buat apa? Dia buat tak tahu je. Kok-kok lah terasa hati nak bawa isteri dia pergi ke hospital untuk dapatkan rawatan ke apa ke. Tak ada guys. So akhirnya dia just balut tangan isteri dia tu dengan kain dan dia berdoa supaya isteri dia cepat sembuh. And then sekali lagi Dina cuba tamatkan riwayat hidup dia tau. Dan kali ni dia telah dimasukkan ke hospital psychiatry dan disahkan ada gangguan bipolar. Akhirnya Jabatan Kebajikan Kanak-Kanak mengesahkan yang Dina ni tak boleh ditinggalkan bersama-sama dengan anak dia. Maksudnya kena ada orang lain pada masa tu. So sejak daripada tu kakak ipar dia pun tinggallah bersama-sama dengan Dina dan juga John. Pada 22 November tahun 2004, Dina tengah tengok berita tentang seekor singa serang seorang budak lelaki. Bagi Dina tu adalah petanda kiamat yang akan datang tak lama lagi. Lepas tu dikatakan Dina ni dengar macam ada satu suara yang menyuruh dia untuk potong tangan anak bongsu dia. And then kerat tangan sendiri sebagai hadiah ataupun penghormatan kepada Tuhan. Tak lama lepas tu dia buat apa yang dia dengar tadi. Tak lama lepas tu polis dapat call daripada seorang wanita yang mengatakan dia dah kerat tangan anak dia kiri kanan. Paling creepy tu kan, Dina ni siap pasang lagu He Touch Me tau dekat belakang sebagai latar muzik dia. Nina rasa memang macam psycho gila kan perempuan ni. Bila hello ya cik, boleh saya tolong? Saya dah kerat tangan anak saya kiri dan kanan. Sekarang dia dah tak ada tangan. Macam tu. Lepas tu background muzik tu ada He Touch Me. Nina tak tahulah lagu dia macam mana kan, tapi boleh bayangkan lah macam situasi tu macam dalam movie-movie yang psycho tu kan. Kemudian polis pun datanglah dekat rumah dia dan diorang jumpa Dina ni berada dekat ruang tamu. Dia tengah duduk dekat atas kerusi sambil menyanyi lagu Thank You Lord. Badan Dina tu penuh dengan darah dan ada kesan luka dalam dekat bahagian bahu dia. Bukan tu je, polis nampak anak perempuan dia pada masa tu dah tak ada tangan kiri dan kanan. Maksudnya dah terputus dah. Masa diorang jumpa anak dia tu, keadaan dia memang dah kritikal sangat dah. And then anak dia meninggal lepas diorang bawa dia ke hospital selepas tu. Semasa perbicaraan dia dekat mahkamah, Dina ni jadi lagi makin pelik. Dia kata penyakit mental dia tu adalah syaitan yang merasuk ke dalam badan dia. So tak ada ubat yang boleh mengubat dia kecuali Tuhan je. Sebelum ni Dina memang dah ambil ubat antipsikotik selama bertahun-tahun tau. Sampai dia attend church dengan suami dia tu, suami dia tukar ubat antipsikotik dia tu dengan ubat yang lain. Bila dah jadi macam ni, suami dia filekan penceraian ke atas dia dan suami dia dapat hak penjagaan ke atas 2 orang anak perempuan dia lagi. Bukan tu je, Dina juga dilarang untuk kontak husband dan juga anak-anak dia. Akhirnya Dina didapati tak bersalah disebabkan dia gila ataupun tak waras dan akhirnya dimasukkan ke hospital psychiatry. Dekat waktu dia telah kenal dengan lagi seorang perempuan yang ada masalah meroyan dengan dia, iaitu Andrea Yates yang bunuh 5 orang anak dia dengan cara lemaskan dekat tak mandi. Dan hubungan diorang ni jadi sangat baiklah, diorang jadi best friend dekat hospital tu. Kes Andrea ni Nina dah cover 2 minggu yang lepas. So kalau korang nak tengok ataupun korang belum lagi tengok, korang carilah dekat channel Nina, okay? Pada tahun 2008 Dina telah keluar daripada hospital tadi dan menjalani kehidupan yang normal. Cuma dia telah diberikan arahan untuk kawal kehamilan, jangan tinggal ubat dan jumpa doktor setiap kali appointment. Bukan tu je, dia juga dilarang untuk mendekati budak-budak kalau dekat situ tak ada orang dewasa. Pada tahun 2010 dia dimasukkan ke hospital balik sebabnya ada jiran dia lah nampak dia ni jalan sambil merayau macam tengah keadaan keliru, tak tahu nak buat apa macam tu. So dia pun dimasukkan ke hospital sekali lagi untuk mendapatkan rawatan. Pada tahun 2012 pula Dina dijumpai bekerja dekat sebuah pasaraya. Bila pihak media tahu pasal dia kerja dekat situ, tiba-tiba cerita pasal dia ni viral balik tau. Akhirnya bila berita pasal dia keluar dekat TV, Dina telah dipecat setelah beberapa jam kemudian. Kesian dia guys.
Orang kata apa, wartawan ni macam tak ada kerja lain kan. Kau macam tak boleh biarkan dia hidup tenang. Kalau lah wartawan tu tak jumpa dia dan tak sebarkan berita pasal dia, kemungkinan dia masih lagi kerja dekat situ. And then pada tahun 2020, Dina masih lagi jumpa doktor untuk merawat penyakit dia dan masih lagi tinggal di Texas. Disebabkan suami dia yang tak kisah dengan penyakit mental dia, akhirnya anak diorang yang menjadi mangsa. Kisah pasal Dina ni sebenarnya bukan ada apa sangat, tapi nak beritahu dekat korang betapa pentingnya penyakit mental tu kalau tak dirawat akan memberi kesan yang buruk. Dah banyak kali dah orang anggap orang yang meroyan ni mengada lah, tak kuat iman lah, sikit-sikit lemah lah. Tapi bila benda ni tak dirawat atau dibiarkan, akan menjadi semakin teruk. Macam-macam boleh terjadi. Silap-silap haribuan, nyawa anak dia sendiri pun boleh tergadai. Apa-apa pun penyakit mental ni kena diambil tindakan yang secepatnya dan dapatkan rawatan. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina kali kedua tentang ibu yang meroyan ataupun ada penyakit postpartum psychosis. Benda ni memang kita tak nampak dari segi fizikal tau, sebab dia penyakit yang orang kata pun melibatkan mental. So kepada korang, kalau korang rasa diri korang tu ada tanda-tanda orang yang ada penyakit mental, bukan Nina kata gila tau, macam yelah adalah tanda-tanda dia macam murung ke apa ke. So Nina nasihatkan kepada korang untuk dapatkan rawatan yang secepat mungkin, okay? Dan lagi satu kepada korang yang di luar sana, kalau korang nampak ibu tu meroyan, janganlah cakap macam-macam dekat dia, sebab kita tak ada dekat tempat dia. Ini bila dia dah meroyan, dah biar anak dia macam tu, korang akan kata, alah mak aku dulu beranak 10 orang boleh je jaga. Situasi dulu dengan sekarang macam dah tak sama sebenarnya tau. Kalau boleh jangan menghukum orang, okay? Lagi baik korang bagi nasihat dekat dia untuk dapatkan rawatan ke apa benda yang sepatutnya lah kan. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ini. Nina harap korang suka dan boleh ambil sedikit pengajaran daripada cerita yang Nina kongsikan pada hari ini. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.